Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua para penonton dan semua ahli panel jemputan kita yang sama-sama untuk membincangkan obes di kalangan kanak-kanak di mana punca dan pengajaran yang boleh diambil. Semua sedia maklum bahawa Malaysia merupakan salah sebuah negara yang mempunyai kadar obes di kalangan kanak-kanak tinggi di sebelah Asia Tenggara. Dan hal ini telah membawa kita semua untuk sama-sama membincangkan perkara ini dengan lebih lanjut, dan kita juga menjemput dan mempersilakan iaitu Dr. Syahmi Iqmal sebagai panel pertama dan pakar pemakanan iaitu Dr. Atikah Adili sebagai panel kedua. Dan kita juga mempunyai seorang artis dan juga pernah menjadi mangsa obes di kalangan kanak-kanak dan bersama ibunya iaitu Puan Atikah. Okey. Ramai yang ketahui bahawa berat badan berlebihan adalah tidak sihat, dan jika masalah ini tidak terkawal, maka ia akan memberi efek negatif kepada kanak-kanak tersebut. Okey, bagi membincangkan perkara ini dengan lebih lanjut, merungkai dengan lebih mendalam. Okey, kita menjemput dan mempersilakan Dr. Syahmi Iqmal. Okey. Doktor, boleh terangkan sedikit tentang pendapat doktor berkaitan dengan statistik obes di kalangan kanak-kanak di Malaysia? Okey, terima kasih kepada ahli moderator kita. Okey, mengikut statistik 2009, tapi 2019 belum dikeluarkan lagi statistik. Tapi kita merujuk kepada statistik 2013 menunjukkan 21.6% kanak-kanak berumur 6 bulan hingga 12 bulan adalah obes dan dijangka tanpa campur tangan dalam tahun 2025 di Malaysia kita menjangkakan sebanyak 1.6 juta murid di sekolah akan berada dalam kalangan obes. Jadi doktor pun ada katakan statistik kanak-kanak yang mengalami obes di Malaysia itu telah meningkat, iaitu dan dijangka peningkatan ini semakin tinggilah pada masa akan datang. Dan juga melihat tarifan daripada kamus DBP, iaitu moltek itu bermaksud berisi dan sihat. Adakah mereka yang moltek di kalangan kanak-kanak ini sihat pada pandangan doktor? Kalau kita ikutkan dari segi emosi, kalau kita tengok bayi comel dan kita mesti rasa hati nak dukung dia kan, kita mesti rasa dia sihat kan. Tapi dari segi perbuatan, untuk baby, kita nak tahu dia terlebih ataupun terkurang zat, dia ada gerah dah sendiri. Faham tak? Itu. Okay. Dan juga saya ingin tanyakan kepada doktor, adakah semua kanak-kanak yang moltek ini berisiko untuk mengalami obes pada usia dewasa? Dan perkara ini telah menjadi kebiasaan di media massa, terutamanya pada golongan artis yang mempunyai anak-anak yang moltek dan mereka meletakkan caption comel dan cute. Adakah ini membahayakan budaya di negara kita? Oh, begitu Kebetulan dalam beberapa tahun yang lepas saya ada pergi ke sekolah untuk memberi ceramah motivasi, bukan ceramah motivasi, ceramah kesihatan. Okey, di situ saya ada buat research sikitlah. Menyatakan sesiapa-siapa yang obes pada kanak-kanak, peratus untuk menjadi obes pada dewasa adalah sebanyak 50%. Kalau mak ayah dia juga obes, dia mempunyai peluang 2/3 peluang untuk anak dia pun obes. Okay, jika kita melihat tadi doktor juga ada katakan kanak-kanak biasanya 6 bulan ke 12 tahun ini adalah kanak-kanak yang berisiko untuk kena obes. Dan pada masa ini memang semua kanak-kanak dalam usia 6 tahun ke 12 tahun itu kalau gemuk memang comel lah kita katakan . Dan kita tengok baby kalau kurus mesti kita fikirkan ada yang tak kena dan tak cukup makan dan sebagainya. Dan bagaimana seorang doktor atau masyarakat untuk melihat keadaan macam mana yang diklasifikasikan sebagai gemuk atau obes? Okey. Merujuk soalan tadi untuk mengenai pasti klasifikasi kan. Okey, untuk mengetahui sama ada seorang anak
gemuk seorang anak itu gemuk ataupun obes, kita memerlukan BMI. BMI ni yang memerlukan berat badan kanak-kanak dalam kilogram dibahagikan dengan ketinggian kuasa 2. Now, WHO menggunakan satu nilai iaitu 25 untuk orang dewasa yang berlebihan berat badan, dan bila nilai ini lebih daripada 30, inilah dimaksudkan dengan obes. Okey, untuk kanak-kanak pula, kita ada catat dan bergantung kepada umur dan jantina dan tinggi juga. Kurang macam tu lah. Okey, kita beralih pula kepada pakar pemakanan kita iaitu Dr. Atikah Adeli. Hello doktor, boleh dengar tak suara saya? Ya, boleh. Okey, nak tanya kepada Dr. Atikah sebagai seorang pakar pemakanan, bagaimana puan menilai kanak-kanak yang obes itu yang setiap tahun kita melihat peningkatan yang mendadak, dan juga kita lihat menurut Jabatan Kesihatan Dunia WHO yang menjelang tahun 2020, kanak-kanak yang mengalami obes dijangka meningkat seramai 60 juta di seluruh dunia. Bagaimana doktor menilai keadaan kanak-kanak obes yang saban tahun meningkat ini? Okey, terima kasih kepada moderator kita, Encik Kamarul Azwan. Okey, jadi keadaan ini memang merisaukan sebab dalam masa 2 tahun kebelakangan ini, statistik obesiti kanak-kanak di Malaysia memang meningkat. Merisaukan macam yang doktor cakap, sebenarnya kalau kanak-kanak yang obes, so dia ada lebih risiko untuk mendapatkan obes pada masa yang akan datang bila dia menjadi lebih dewasa. Kekerapan untuk dia menjadi obes bila dia dewasa adalah 50%. So dia akan jadi dewasa yang obes. Kalau ibu bapa dia obes, jadi risiko untuk dia mendapat obes tu lagi tinggi lah. Macam tu. Sebab itulah golongan kanak-kanak yang obes di Malaysia ni tinggi. Jadi Dr. Syamim juga menegaskan bahawa Malaysia ni sebenarnya mengalami peningkatan, dan Dr. Atikah juga mengatakan keadaan obes di negara Malaysia ini juga mengalami peningkatan yang sangat kuat lah. Dan untuk merungkai punca yang sebenar, mengapa obes di kalangan kanak-kanak ini meningkat, adakah disebabkan pemakanan di Malaysia ni sedap-sedap? Sebab kita ketahui bahawa di Malaysia mempunyai kedai-kedai 24 jam, kedai mamak yang sentiasa dapat dijumpa di setiap tempat. Dan kalau ada salah sebuah kedai makan itu tutup, mesti ada kedai lain sebagai backup. Sedia maklum bahawa kedai 24 jam seperti 7-Eleven, you mean kalau nak minum air tu boleh tambah gula, Snoopy dan sebagainya. Adakah ini juga dikatakan sebagai punca obes di kalangan kanak-kanak budaya pemakanan di Malaysia? Apakah pandangan doktor sebagai pakar pemakanan? Okey, saya setuju dengan kenyataan tersebut, betul lah tu. Okey, sebab Malaysia ni memang food paradise, so boleh dekat, so kanak-kanak sekarang ni boleh dapatkan makanan-makanan yang tak seimbang tu dekat kedai-kedai makanan yang memang buka untuk 24 jam. So, kalau you jalan kaki pun, you boleh tengok aunty yang jual nasi lemak bungkus, memang terlalu ramai. Lepas tu senang lah kan nak dapat untuk budak-budak tu. Dan lagi pun mungkin dia punya pengalaman tentang penggunaan kalori tu tidak cukup. So dia rasa makanan yang diambil itu adalah makanan yang baik. Sebab budak-budak kan dia bukan tahu apa pun. Kalau lah let's say dia perlu ambil makanan macam besar macam ni, tapi kalau dia makan dekat luar sebab dia tak tahu portion makanan tu, kandungan makanan tu baik tak untuk dia. Contohnya kan, kita sebagai kanak-kanak kita tak tahu lagi
portion makanan yang betul untuk kita. So bila dia tengok makanan tu macam sedap, so dia beli je. Kanak-kanak tu beli McDonald's. So dalam McDonald's tu ada kalori semua kan, lemak semua. Tapi sepatutnya dia perlu makan sedikit sahaja, tetapi disebabkan dia merasa makanan tu terlalu mahal ataupun untuk tidak membazir, dia habiskan makanan tersebut. Padahal kita sedia tahu kanak-kanak tersebut mempunyai portion makanan, kandungan makanan yang tersendiri. Maksudnya pola pemakanan dia tu perlu teratur supaya kalori, lemak semua tu tak berlebihan dalam badan. So, doktor juga ada menyentuh berkaitan dengan makanan fast food seperti McDonald's dan hari ini sudah menjadi trend budaya rakyat Malaysia atau di seluruh dunia lah berkaitan dengan minuman bubble tea di kalangan kanak-kanak. Apakah pandangan Puan tentang minuman boba teh? Kerana hari ini dilihat telah seperti menjadi trend anak-anak muda, terutamanya golongan kanak-kanak lah yang menggemari dan kalau tak minum rasa tak puas hati hidup. Macam tu umpamanya. Apakah pandangan doktor tentang minuman bubble teh ini di kalangan kanak-kanak? Okey. Pandangan saya lah kan. Sekarang ni memang boleh dikatakan di setiap kawasan tu mempunyai kedai-kedai boba tea seperti banyaklah kan yang berasaskan boba tu. Okay, so bagi saya boba tea itu sendiri tidak sihat kerana makanan tersebut mempunyai kandungan gula yang sangat tinggi disebabkan oleh boba tersebut akan dicampur dengan gula, direndam dengan air gula. So, di dalam boba tea itu sendiri sudah mempunyai kandungan gula yang tinggi. Apabila direndam dengan air gula tersebut, boba tersebut akan lebih mengandungi gula yang lebih tinggi lah kan. So, gula tinggi itu tidak baik untuk keseimbangan portion makanan untuk kanak-kanak itu sendiri. So, okay, and then di dalam serbuk perisa air boba tersebut seperti strawberry, semua tu kan, dia pewarna tiruan. So, pewarna tersebut boleh menimbulkan, membawa penyakit lah untuk kanak-kanak tersebut sebab kita sendiri tidak tahu kandungan yang ada pada pewarna tersebut. Hal ini boleh menyebabkan penyakit seperti buah pinggang, sakit jantung semua tu. Ya. Okey, terima kasih kepada pakar pemakanan kita yang iaitu Dr. Atikah Adli kerana memberi pendapat yang sangat jelas dan kita balik kepada Anis Suraya sebagai seorang selebriti cilik di Malaysia dan juga merupakan mangsa yang pernah mengalami obes di waktu kanak-kanak. Okey Anis, Malaysia sudah terkenal dengan kemudahan-kemudahan lengkap seperti gerai runcit, gerai-gerai tepi jalan yang menyediakan pelbagai makanan yang tidak sihat yang berasaskan cheese, soses dan sebagainya. Anis, sebagai selebriti cilik, adakah Anis pernah membeli makanan di gerai-gerai tepi jalan, 7E dan sebagainya kalau ada makanan bergas ke, soses yang panas-panas ke, adakah Anis pernah beli di ketika lalui jalan-jalan kampung? Okay, terima kasih moderator. Sejujurnya Ani pernah beli dan kalau pergi 7E tu dah minta macam-macam dekat mama. So mama belikan snack sebab sebagai kanak-kanak kita suka benda tu. Kita suka snack tu, benda-benda yang tak sihat. Seperti kan kalau kita pergi Family Mart akan ada oden special tu. So Anis akan minta dekat mama nak beli benda tu nak makan sebab Anis suka. So macam kalau pergi jalan-jalan ke, mama tak akan masak sebab Anis selalu, so mama berhenti belikan McDonald's, KFC macam tu. Sebab Anis suka makan benda-benda fast food. Okey, dulu dikatakan Anis pernah mengalami obes dan pernah masuk ke hospital. Dan bolehkah Anis
cerita sedikit yang Anis tahu dan Anis ingat gaya hidup Anis ketika kanak-kanak sehingga Anis mengalami obesiti di usia muda? Okey, yang dikatakan dikejarkan ke hospital tu sebab makan terlampau banyak. Sebab waktu tu makan benda yang tak sihat menyebabkan badan rasa tidak sihat lah. Lepas tu satu hari tu rasa macam nak pitam dan Anis dikejarkan ke hospital. Lepas tu waktu tu fikir, adakah ini disebabkan oleh pemakanan aku, pemakanan yang tidak seimbang tu? Mungkin ya. Okey, kita berbalik kepada Anis, iaitu Puan Atikah Syukri. Okey, sebagai ibu kepada 2 anak, pernah tak Puan Atikah tak sempat masak, mengambil jalan pintas, membuat pesanan pizza, McD, KFC dan sebagainya? Semua sudah maklum bahawa Atikah ini merupakan seorang ibu dan juga merupakan seorang usahawan muda yang berjaya dalam bidang perniagaan. Adakah disebabkan kesuntukan masa itu, Puan Atikah pernah mengambil inisiatif untuk membeli makanan fast food seperti pizza, McDonald's dan sebagainya? Okey, Assalamualaikum. Terima kasih kepada moderator kita. Okey, sebelum tu saya ingin mohon maaf sekiranya suara saya tak apa jelas ke sebab saya mengalami demam sikit beberapa hari ni. Okey. Saya memang seorang usahawan. So saya dan saya juga mempunyai anak dan saya juga merupakan ibu tunggal. So di sini saya dimaklum kata saya ni tidak mempunyai masa yang cukup untuk menjaga anak-anak saya. Okay, so di situ saya mengambil jalan pintas untuk memesan makanan segera seperti pizza, McD sebab anak saya Anis Suraya ni, okay, dia penggemar makanan fast food. So saya rasa tu je makanan yang dia akan makan. Yang kalau saya bagi makanan yang lain, dia akan tolak. Tu je lah jalan pintas saya untuk bagi anak-anak saya cukup makan dengan memesan makanan fast food. Okay. Kalau masa kecil-kecil dulu, sememangnya mereka tidak memilih makanan. Semua dia makan. Kalau bagi dia makan. Sekarang ni akak mempunyai 2 orang anak dan dua-dua anak akak ni aktif dalam bidang lakonan. Dan pada pandangan akak, melihat proses pembesaran Anis dan Ikmal, siapakah di antara mereka yang lebih berisi masa kecil? Kita sedia maklum, Anis Suraya memang lagi obes berbanding abang dia sebab pemakanan Anis Suraya ni yang menggemarkan makanan fast food berbanding abang dia. Sebab abang dia walaupun makan fast food tapi lelaki, so dia aktif, bergerak, berjalan. Macam Anis Suraya ni, dia lebih makan-makan duduk, tak banyak bergerak sangat lah. Okay, so dibandingkan Ikmal dengan Anis lagi obesity lah. Okay, bilakah Puan menyedari bahawa Anis ini mengalami obes ataupun mempunyai berat badan yang berlebihan semasa kecil? Ialah kita semua sudah maklum bahawa kalau kita sebagai ibu, kalau bagi makan sihat tu kita bersyukur. Dan bila Puan menyedari bahawa Anis ini mengalami berat badan yang berlebihan? Okey, sebenarnya saya daripada awal lagi saya dah perasan lah bahawa anak saya ni, Anis Suraya ni macam nak ke obes. Tapi yang boleh merisaukan saya, membimbangkan saya apabila Anis ni dikejarkan ke hospital. Dari situ saya dapat daripada doktor-doktor apa semua bagi tahu saya kata anak saya ni mengalami obesity yang melampau lah sebab umur dia baru berapa tahun waktu. So saya kat situlah saya boleh tahu yang dia ni dah kira obes yang teruk lah, tahap yang tinggi juga. Okey, kita beralih kepada pakar pemakanan iaitu Dr. Atikah Adeli . Doktor boleh dengar suara saya tak? Boleh. Okey, tadi Puan Atikah dan Anis Suraya juga ada kata bahawa mereka merupakan salah seorang penggemar fast food, western dan gula-gula sebagainya. Jika kanak-kanak ini telah
terbiasa dengan makanan fast food, McDonald's, KFC dan sebagainya, jika kita tak bagi, mereka akan merajuk, tak mau makan dan sebagainya. Itu lebih membimbangkan kita sebagai seorang ibu. Apakah tip yang boleh diambil untuk mengurangkan kanak-kanak daripada makan makanan tersebut dan menarik minat mereka untuk makan makanan berkhasiat seperti sayur-sayuran, vitamin dan sebagainya? Apakah pandangan doktor? Apakah tip yang boleh diambil? Okey, pada pandangan saya lah kan, tips yang boleh saya bagi, sekarang ni ibu bapa perlulah lebih kreatif dan inovatif lah dalam menyediakan makanan untuk anak-anak. Okey, sebagai contoh, sekarang ni kan kita mempunyai rangkaian internet yang meluas kan. So, ibu bapa tu boleh gunakan internet itu sendiri untuk mencari bahan untuk dijadikan sebagai contoh lah kan, makanan berasaskan sayur-sayuran dan buah-buahan, tetapi untuk menarik lebih lagi minat kanak-kanak atau anak-anak itu sendiri untuk makan, ibu bapa tersebut bolehlah menjadikan sayur-sayuran itu sebagai bentuk haiwan-haiwan yang menjadi kegemaran dia. Contohnya seperti kucing ke, sekarang kan dah boleh dah ramai yang kongsikan resipi-resipi macam mana untuk mengubah sayur-sayuran dan buah-buahan tersebut menjadi bentuk makanan. So bagi saya, ibu bapa perlulah kreatif lah dan bukan bersikap lepas tangan. Kalau anak-anak bagi. Sepatutnya ibu bapa itu sendiri perlu mengambil tahu tentang portion makanan yang betul untuk kanak-kanak. Dan juga saya tak tahu, kan doktor ada katakan makanan fast food, makanan segera ini tidak sihat. Dan boleh doktor terangkan apakah kandungan yang ada dalam makanan segera sehingga dikatakan tidak sihat, dan apakah kesan kepada kanak-kanak tersebut? Okey. Kandungan yang tidak baik dalam makanan segera seperti gula yang berlebihan, lemak yang berlebihan, kalori yang berlebihan. So benda-benda tu semua sebenarnya gula ni memang diperlukan untuk kanak-kanak, tetapi pada portion yang betul dan sederhana, sedikit je lah yang budak tu yang betul untuk kanak-kanak tu ambil. Tapi bila makanan ringan tu sendiri, bila kanak-kanak itu sendiri mengambil makanan ringan, mereka tidak mengambil portion yang betul. Sebagai contoh lagi, dalam makanan ringan tersebut sendiri ada bahan pewarna tiruan. So bahan pewarna tiruan tu boleh menyebabkan makanan tersebut menjadi lebih enak kepada kanak-kanak tersebut lah, sehingga kanak-kanak tersebut tidak menginginkan makanan-makanan yang seimbang seperti sayuran, buah-buahan tersebut. So kat sini akan menyebabkan kanak-kanak itu menjadi ketagih lah kan. Dan kandungan daripada bahan makanan tersebut, bahan makanan ringan tersebut akan menimbulkan penyakit yang sangat berbahaya lah kalau tidak dikawal pemakanan tersebut dengan segera. Sebagai contoh, pewarna tiruan itu akan menyebabkan kandungan dalam pewarna tiruan tersebut akan menyebabkan buah pinggang, jantung dan sebagainya. Okey, daripada Dr. Syami Akmal, jika dilihat pada peningkatan kadar obesiti di Malaysia, ini membuatkan semua golongan lah, terutamanya golongan ibu bapa, mesti tertanya apakah punca sebenar kes obesiti dari kanak-kanak ini meningkat. Ada kalanya ibu bapa tidak menyadari bahawa punca anaknya sudah mengalami obes. Apakah pandangan doktor? Apa pandangan doktor yang sebenarnya menjadi punca yang betul-betul orang kata betul-betul mempengaruhi lah obes dalam kanak-kanak ini? Okey.
Berikut pada pandangan saya lah, obes ni mempunyai berbagai sangat punca kan. Okey, punca yang pertama yang paling penting yang dah ditekankan oleh Dr. Atika tadi, iaitu mengenai makanan segera ataupun fast food. Okey, dalam Malaysia ni kita telah menerima beberapa teknologi makanan, pemprosesan makanan. Okey, dan juga kemasukan makanan-makanan segera seperti KFC, McDonald dan sebagainya lah. Saya tak nak ulas tentang itu sebab tadi Dr. Atika sudah ulas tadi. Okey, kita teruskan kepada faktor yang kedua. Faktor kedua iaitu gaya hidup. Dan jika kita lihat persekitaran mereka pada hari ini, mereka ada gadget, ada tablet, ada laptop dan sebagainya yang membuatkan mereka kurang untuk bergerak aktif apabila di persekitaran luar. Betul tak? Kan? Ini menyebabkan mereka kurang melakukan aktiviti fizikal untuk menurunkan berat badan, dan maka terjadilah mereka menjadi berat badan berlebihan dan masalah obesiti dalam kalangan kanak-kanak. Okey, dan beberapa lagi faktor dengan pasti ialah seperti faktor genetik dan keturunan. Sama ada kanak-kanak itu dalam keluarganya mengalami obesiti, sama ada ibu atau bapanya, berkemungkinan besar untuk anak itu menjadi obesiti sangatlah tinggi. Dan sangat mungkin sekarang iaitu faktor psikologi. Kanak-kanak sekarang lebih terdedah kepada tekanan sosial, tekanan daripada sahabat ataupun jangkaan masyarakat. Okey. Okey, tadi doktor ada katakan faktor keturunan juga merupakan punca obes. Jika masalah ini tidak dibendung, pastinya akan memberi implikasi yang sangat besar kepada kanak-kanak itu sendiri. Dan pada pandangan doktor juga, bagaimana ingin menyelesaikan masalah itu sedangkan masalah itu berpunca daripada faktor keturunan? Oh, betul. Kalau faktor keturunan ni, kalau ibu bapa itu sendiri berat badan dan berlebihan, yang paling penting ibu bapa sendiri itu perlu kurangkan berat badan dia, betul tak? Kerana setiap keluarga mempunyai budaya-budaya sendiri. Misalnya keluarga tidak makan sekali, ataupun ini sangat penting kerana jika keluarga tidak makan sekali, ia mengakibatkan anak dia memakan makanan yang tidak sihat. Contohnya, waktu makan pada pukul 12 tengah hari, tapi anaknya mengambil makanan tengah hari pada waktu pukul 3, 4, 5. Ini sangat tidak bagus. Seterusnya, ibu bapa juga perlu menjadi contoh dan menjadi teladan kepada anak-anak untuk mengikut gaya hidup yang sihat. Okey. Seterusnya, sebagian keluarga kadang-kadang selalu pergi ke restoran fast food. Ini sangat tidak baguslah. Okey. Seterusnya, ibu bapa juga perlu menggalakkan anak-anak mereka untuk menjalani gaya hidup sihat seperti bersukan, membuat satu permainan keluarga ataupun permainan tradisional di waktu petang atau waktu cuti yang boleh membuatkan keluarga mereka lebih sihat dan terhindar daripada penyakit obesiti ini. Okey, berbalik kepada Anis Suraya. Masa kecil-kecil dulu, mesti ada makanan yang tidak boleh dimakan di rumah kerana Anis Suraya bekas pesakit obes. Mesti ibu atau mama ini marah makan makanan segera dan sebagainya. Adakah Anis pernah mengambil makanan segera di sekolah atau di belakang mama lah? Okey, selepas pada obes tu, saya dah kurangkan makan fast food. Tapi makan di sekolah snack-snack tu ada, tapi kurangkan makanan fast food dulu. Tak macam dululah, sebelum obes dulu memang hari-hari makan fast food, McDonald, pizza, tapi sekarang dah kurangkan. So kalau apa-apa pun sekarang kalau nak makan fast food, bagi tahu mama. Mama adik nak ni, adik nak ni. Okey, sebagai bekas pesakit obes di kalangan kanak-kanak, adakah sekarang Anis merasakan mempunyai kesan-sampingan atau macam mana? Dulu kan Anis pernah mengalami obes, adakah kesan sampingan dulu Anis merasakan sekarang? Okey, kesan sampingan dia sekarang kita dah Anis dah tak berani nak makan benda yang berat-berat macam fast food sebab sekarang Anis dah makan benda yang sihat dan berkhasiat seperti buah-buahan. Lepas tu seminggu sekali atau 2 kali Anis akan pergi senaman untuk kurangkan berat badan. Takut jadi obes macam dulu sebab dulu obes sampai sakit kan. Okey, maksudnya Anis ini
walaupun Anis telah tidak mengalami obes sekarang, Anis tetap mengamalkan gaya hidup sihat yang disuka oleh doktor bagi mengelakkan obes. Ya, Anis ada mengamalkan. Okey, bagi ibu kepada Anis pula, Anis pernah dikejarkan ke hospital disebabkan obes. Boleh tak Puan cerita sedikit peristiwa situasi yang terjadi masa itu? Okey, waktu kejadian tu berlaku, waktu tu saya baru balik daripada kerja. Lepas tu kita orang makan-makan, tak lama tu Anis, anak saya ni dia pengsan macam tu. Saya pun tak tahulah dia pengsan ke apa ke. Saya juga tak sedarkan diri. Lepas tu saya dengan pembantu rumah saya semua bawa dia ke hospital. Waktu tu memang cemas jugalah sebab saya ni kan ibu tunggal kan. So saya je yang apa tu ada di tempat tu. Lepas tu tak lama tu doktor ada cakap lah kata anak saya ni makan terlampau banyak sebab dan mengalami obes yang tinggi dan hampir mendapat penyakit yang berbahaya. Di situlah cerita sebersikit kejadian tu. Okey, tadi Dr. Syami ada katakan kalau genetik dia sememangnya gemuk, maka banyak persediaan kepada ibu bapa dari segi makanan, gaya hidup dan sebagainya aktiviti yang boleh untuk menggerakkan. Okey, bagi akak seorang ibu masa mereka kecil, dulu mereka macam mana akak? Adakah akak create aktiviti atau akak sememangnya menetapkan aktiviti harian untuk mereka seperti berjoging di waktu petang, atau kalau akak macam mana? Okey, pada mulanya saya memang tak ada masa lah untuk menetapkan aktiviti sebab saya pun balik lewat dengan anak saya yang 2 orang tu pun pembantu rumah yang jaga. So selepas kejadian yang berlaku pada anak saya yang Anis Suraya ni, saya memang dah menyusun semula jadual-jadual saya supaya saya ada masa untuk pulang ke rumah, untuk buat aktiviti bersama mereka. Contohnya macam pergi ke taman ke, jogging. Kalau tak ada masa untuk pergi ke taman, kita orang akan buat aktiviti-aktiviti di rumah lah supaya anak saya tak duduk saja. Biar keluar peluh sikit macam tu. Tapi kalau waktu hujung minggu, saya memang akan bawa anak saya pergi ke taman ataupun pergi ke gym untuk buat senaman biar peluh sikit kan untuk mengelak daripada berlakunya obes. Dan alhamdulillah anak saya Anis Suraya ni pun hasil daripada aktiviti-aktiviti yang saya jalan bersama dia, makin lama saya nampak ada perubahan sedikit lah daripada obes. Sekarang alhamdulillah BMI dia dah normal. Okey, dari gaya hidup yang kurang sihat kepada gaya hidup yang lebih sihat, apakah halangan untuk mengekalkan gaya hidup sihat? Yalah, kalau dulu Anis didedahkan dengan gaya hidup yang sihat, fast food, makanan segera dan sebagainya. Bagaimana Puan sebagai ibu untuk Puan mengekalkan gaya hidup supaya obes ini dapat dikurangkan dari keluarga Puan? Okey, pada mulanya halangan pada mulanya ialah Anis ni kan masih budak. Anak saya yang seorang lagi tu pun masih budak. So halangan di situ biasalah, budak-budak kan dia tak berapa nak faham lagi apa yang kita nak sampaikan, apa yang kita cakap. Tapi saya tetap menegaskan hujung minggu keluar pergi jogging, senaman, makan teratur. Pembantu rumah saya pun saya dah bagi tahu kata jangan sediakan makanan-makanan ni, dan saya pun tak sediakan makanan-makanan tersebut seperti Maggi ke fast food ke di rumah. Nugget apa semua tak ada. Yang ada cuma sayur, protein, benda yang baik untuk mereka. Tu halangan dia sebab mula-mula mereka memang degil sikit lah untuk mendengar nasihat saya. Makin lama saya menegaskan juga, saya stay buat yang sebenarnya sama, makin lama dia adapt dengan situasi di rumah tu. Dah tak ada dah makanan fast food, makanan Maggi ke, yang adanya cuma buah-buahan, sayur-sayuran, protein, ikan, ayam, daging. Okey, itu je lah yang ada dekat rumah saya. Pada mulanya memang susah sikit lah. Tapi sekarang alhamdulillah okey, mereka dah dapat adapt dengan situasi tersebut. Okey, nampaknya kita telah sampai ke penghujung perbincangan. Okey, bagi sesi penggulungan atau sesi kesimpulan, boleh saya mendapat pandangan pada semua panel-panel kita, daripada panel pertama iaitu Dr. Syami,
Akmal dan panel kedua Dr. Atika Adli. Panel ketiga artis, selebriti terkenal Anis Suraya dan panel keempat mak kepada Anis Suraya. Apakah pengajaran yang boleh diambil daripada dari segi perubatan tentang obes yang sampai tahun meningkat di negara kita? Boleh silakan Dr. Syami. Okey, bagi pengajaran yang boleh diambil mengikut segi perubatan. Kita lihat setiap tahun obesiti meningkat dan kian meningkat. Ini di segi perubatan kita perlu menghasilkan ataupun menghasilkan step by step untuk flow yang perlu diikuti oleh masyarakat untuk mengatasi masalah obesiti ini. Justru itu nasihat saya lah kepada semua masyarakat ataupun orang awam yang mengalami masalah obesiti ataupun yang sihat, perlulah mengetahui dia punya flow ataupun step yang disarankan oleh KKM ataupun hospital kesihatan mengenai untuk langkah untuk mencegah obesiti daripada berlaku pada anak-anak kita ataupun orang awam. Okey, bagaimana pula dengan pengajaran yang boleh ambil sebagai seorang pakar pemakanan iaitu Dr. Atika Adli? Boleh Doktor jelaskan? Okey, seperti Dr. Syamim tadi beritahu kan. Kita seperti yang kita tahu obesiti dalam kalangan masyarakat di negara kita Malaysia ini memang sememangnya amatlah tinggi dan berada di ranking yang teratas seluruh dunia. So bagi saya lah untuk mengurangkan kadar obesiti ini dalam kalangan kanak-kanak terutamanya, peranan ibu bapa itu sendiri perlulah memainkan peranan dan tanggungjawab untuk mendidik anak-anak daripada kecil lagi untuk mempunyai pola pemakanan yang sihat supaya kanak-kanak itu boleh terima makanan-makanan yang seimbang dan baik untuk kesihatan mereka supaya kadar penyakit yang akan diterima oleh kanak-kanak itu tidak berpenyakit lah. Maksudnya tidak kanak-kanak tersebut tidak akan mendapat penyakit yang lebih teruk disebabkan oleh obesiti itu sendiri. Okey, bagaimana pula dengan Anis Suraya yang mana Anis merupakan seorang selebriti dan juga pernah menjadi mangsa kepada penyakit obesiti di kalangan kanak-kanak. Apakah pengajaran yang boleh diambil daripada peristiwa Anis, seorang mangsa? Okey, pengajaran dia kalau boleh zaman kanak-kanak jangan makan makanan yang tidak sihat seperti fast food, McDonald's, Pizza Hut. Kalau teringin tu boleh sekali-sekala tapi bukannya hari-hari. Lepas tu melakukan senaman juga dalam seminggu tu 2 kali ke supaya badan kita dah berada dalam keadaan sihat. Yang tu je kot. Okey, bagi Puan Atika Syukri pula, apakah pengajaran yang boleh diambil daripada peristiwa anak puan iaitu Anis Suraya dalam mengalami penyakit obesiti? Apakah pengajaran yang dapat diambil daripada peristiwa tersebut? Nasihat kepada semua golongan ibu bapa bagi mendidik anak-anak mereka. Okay, pengajaran saya kat sini sebagai seorang ibu, seorang penjaga yang pernah mengalami peristiwa seperti anak dipindahkan ke hospital. Okey, pengalaman yang saya boleh ambil, penjaga-penjaga di luar pun boleh ambil ialah kita perlu meluangkan masa untuk anak-anak dan memantau pemakanan mereka supaya mereka makan makanan yang sihat, tidaklah hanya melepaskan tangan kepada pembantu rumah semata-mata. Selain itu, meluangkan masa seperti yang saya cakap tadi, meluangkan masa iaitu seperti setiap seminggu, hujung minggu ke kita bawa anak kita pergi senaman, jogging supaya dapat mengelak daripada mereka obesiti. Okey, itu je lah. Okey, sampai sini saja perbincangan kita berkaitan dengan obesiti di kalangan kanak-kanak. Apakah punca dan pengajaran yang boleh diambil?
sebelum itu saya ingin memohon maaf jika ada terkasar bahasa, tersalah kata dan sebagainya. Diharapkan forum ini dapat membantu semua para penonton dan dapat memberi pengajaran dari segi peristiwa yang diceritakan. Sekian, terima kasih. Bye. Bye. Waalaikumsalam. Bye.